Baik, ekonomi Malaysia telah memperoleh semula momentum dengan mencatatkan peningkatan keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2021 dari 2022 dan ini juga melibatkan pertumbuhan sektor pertanian yang disumbangkan oleh beberapa subsektor di bawah sektor tersebut. Haris Ashraf Hassan ada perinciannya. Silakan Haris, kalau boleh kita bawakan perkembangan terkini berkaitan dengan pertanian di Malaysia. Ya, sudah tentu Najib, kita waktu ini nak memperincikan apa yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam berkenaan dengan dari segi pemulihan lah. Kita nak meneliti dari segi pemulihan sektor pertanian di negara ini. Baik, ini antara angka-angka penting yang perlu kita teliti dari segi indikator pertanian, item-item yang terpilih untuk kita lihat. Okey, seperti Najib katakan tadi, KDNK kalau kita lihat secara keseluruhannya, Malaysia 1,386.7 bilion ringgit pada tahun 2021 meningkat 3.1%. Tetapi apa yang saya nak bawakan di sini ataupun apa yang perlu kita telitikan di sini, bagi sektor pertanian, pertumbuhan sektor pertanian menyusut 0.2%. Ini adalah angkanya. 0.2% menyusut bagi sektor pertanian dengan beberapa indikator-indikator penting yang perlu kita teliti. Baik, antaranya saya nak tunjukkan ataupun gambarkan di sini menerusi perbandingan 2020 dan juga 2021. Baik, kelapa sawit, komoditi utama. Kalau kita lihat pengucupan pada tahun 2020 hanya 3.6, tetapi pada tahun 2021 ianya menyusut 5.6%. Jadi ini merupakan satu perkara yang boleh dikatakan membimbangkan kalau kita nak bandingkan dengan tahun sebelumnya iaitu 2020 dan juga 2021. Sektor-sektor lain menunjukkan peningkatan yang boleh dikatakan agak signifikan dan juga positif. Walaupun getah masih lagi menunjukkan penurunan 8.4, tetapi jika dibandingkan pada tahun 2020, ianya tidaklah begitu ketara ataupun menunjukkan pemulihan yang boleh dikatakan positif di sini walaupun angkanya kekal berada dalam kadar negatif 8.4. Baik, sektor-sektor lain, ternakan, perikanan dan sebagainya masih lagi menunjukkan angka yang positif. Baik, kita nak melihat kepada dari segi sektor-sektor yang menyumbang kepada angka KDNK pertanian secara khususnya. Peratus sumbangan kalau kita telitikan di sini, sudah tentu kelapa sawit walaupun menjadi penyumbang utama, kekal walaupun berada di paras yang terendah ataupun menunjukkan pertumbuhan yang negatif, tetapi kelapa sawit kekal menjadi penyumbang utama 35.2% di sini. Pertanian lain 29.3% dan lain-lain. Kalau kita lihat ternakan, perikanan, perhutanan, getah masih lagi berada pada kadar yang di bawah 20%. Angka-angka kalau getah kita lihat di sini hanya 2.3%. Banyak perkara yang perlu kita telitikan dari segi sumber manusia melibatkan kelapa sawit. Mereka yang nak mengait sawit itu juga antara perkara yang sering kita bercakap dari tahun lepas hingga ke tahun ini sewaktu PKP dan sebagainya. Baik, ini antara item ataupun subsektor terpilih yang boleh saya kongsikan di sini. Saya nak tunjukkan beberapa seperti padi. Kalau kita lihat 2 juta tan, lebih kurang 2.4 tan metrik juta tan metrik dikeluarkan pada tahun 2021. Warna biru ini merupakan tahun 2021. Baik, sebentar. Okey, 2021 dan warna hijau ini adalah untuk tahun 2020. Baik, kalau kita lihat ada pertambahan untuk padi, tetapi beberapa lagi subsektor lain menunjukkan penurunan. Sebagai contoh, kalau kita lihat seperti getah daripada 514,000 tan metrik dikurangkan ataupun berkurangan kepada 469,000 tan metrik. Ini melibatkan getah. Lain-lain kalau kita lihat juga melibatkan dari segi ayam. Kita menghadapi isu ayam bukan sahaja dari tahun ini. Tahun lepas juga kita mengalami isu yang sama. Daripada 293,000 ataupun 293 juta tan metrik dikeluarkan, dikurangkan kepada ataupun menjadi 284 juta tan sahaja. Jadi ini merupakan antara perkara-perkara yang dibimbangkan.
ikan laut daripada 1,383 pada tahun 2020 berkurangan kepada 1,328,000 ataupun 1.3 juta tan metrik sahaja. Adakah kita masih lagi perlu bergantung kepada angka ataupun bergantung kepada Thailand untuk mengeksport ikan laut ke Malaysia? Baik, dari segi pengeluaran buah tandan segar kelapa sawit, jelas di sini menerusi graf ini kita dapat lihat ianya menunjukkan trend penurunan. Kita tahu COVID-19 apabila 2019 2020 menunjukkan angka penurunan yang boleh dikatakan agak signifikan, tetapi tahun 2021 masih lagi COVID-19 melanda Malaysia, angka pengeluarannya hanya sekitar dalam 91,000 ataupun 91 juta tan metrik, dan ini merupakan perkara yang perlu kita jadikan fokus. Bagaimana komoditi penting seperti buah tandan kelapa sawit ini pengeluarannya masih lagi mencatatkan kadar yang rendah. Ini perkara-perkara yang perlu kita teliti. Isu food security menjelang Malaysia memilih kerajaan baharu, apa yang harus mereka jadikan fokus? Najib. Okey, Haris, kita nak terus saja tanya kepada orang yang terlibat dalam industri pertanian ini kerana penting, kerana mereka yang faham apa realiti sebenar di bawah sana dan juga apa yang perlu ada dan juga apakah yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan baru, pemimpin baru nanti. Kita bawakan Munir Ashim Abdullah, pengasas Gerasi Chili yang bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, Cik Munir, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada jam ini. Okey, kalau kita melihat kepada data pertanian kita tadi yang Haris bentangkan mungkin menunjukkan pertumbuhan dalam banyak sektor sebagai contoh. Namun kalau kita melihat realiti juga, sudah pasti kita masih lagi berdepan dengan ancaman sekuriti makanan. Ini mungkin juga disebabkan oleh faktor dalaman maupun luaran sendirilah. Kita juga sudah pasti bakal mempunyai kerajaan baru nanti. Jadi apa yang mungkin mereka perlu fokuskan dalam aspek sekuriti makanan dari pandangan seorang yang terlibat dalam industri pertanian sendiri? Bagi kami lah adalah sebagai petani ni, apa yang penting adalah kerajaan baru, siapa yang memimpin tu haruslah meneruskan apa inisiatif yang baiklah ya, yang sebelum ni, kekalkan yang baik dan berikan improvement supaya kita panggil idea ataupun pengkhususan dan benda-benda lain seperti birokrasi yang telah dikurangkan dan banyak lagi yang telah kita buat beberapa tahun yang lepas ni boleh diteruskan dan diberikan lebih mantap lagi ya, oleh sesiapa saja, dan saya berharap agar mereka yang akan berada di situ akan berminda usahawan ya, sebab rata-ratanya nanti yang petani adalah usahawan. Jadi perlunya ada satu minda yang melihat kepada kita panggil risk taker leader ya, leader yang mampu untuk mengambil risk taker on any project yang didapatkan tu, supaya bila seseorang usahawan itu dia berkecimpung dalam pertanian, dia akan ada gagal, turun, naik dia dan kepayahan, kesusahan dia, and then bila mood dia tu bergerak dalam usahawan, I believe kalau seorang leader tu dia ada jiwa usahawan dan lebih melihat setiap inisiatif berjalan tu menjurus kepada pembangunan ekonomi komuniti tersebut, itu ada paling baik sekali lah ya. Jadi itu antara satu daripada kita panggil ni harapan kami lah ya, sebagai petani ni untuk melihat pemimpin seterusnya akan lebih bergiat dan turun padang bersama kami di bawah ni. Cik Munir, kalau kita bercakap juga soal sektor pertanian ini, sudah tentu ianya perlukan lonjakan inovasi untuk menjadikannya satu sektor yang lebih maju ke hadapan. Kita sudah pun bercakap soal pertanian pintar. Pada masa sama, ianya harus lebih meluas. Apa lagi usaha yang perlu kita lakukan? Dasar atau tindakan apa yang harus ada penambahbaikan itu? Cik Munir. IT, IoT ataupun dari segi teknologi itu telah pun kita atau pekerjaan dan banyak inisiatif dibuat melalui beberapa agensi yang dimajukan seperti MPC daripada Universiti Tempatan. Kita pun bekerjasama dengan Universiti Tempatan untuk melahirkan beberapa ni. Tetapi kalau kita melihat ke depan lagi, yang sebenarnya benda ni paling penting kalau kita terapkan kepada anak muda ya. The youth ya, yang maknanya kalau kita pada petani ni untuk training, kalau kita mengajar IoT ni kepada petani, ianya agak susah. Ia ibarat seperti kita mengajar petani ni bagaimana nak buat kereta ya, buat kereta ni lepas tu mereka gunakan kereta untuk mengangkut sawit. Mungkin boleh tetapi hanya segelintir ya.
Jadi kita banyak melihat training kepada IoT yang saya rasa kalau training tersebut agak spesifik, terlalu khusus ya, mungkin mereka sekadar mendapat teori saja. Jadi baik kalau kita ke depan ni, kita apa cerita di tahun 2022 ataupun the next year, kita fokus kepada outsourcing teknologi tersebut. Sebab teknologi tersebut telah pun ada. Jadi tak perlu kita membuat heavy R&D, kita boleh ambil inisiatif atau yang dah dibuat dengan negara membangun, kita ambil bawa ke Malaysia dan kita terapkan terus supaya kita tidak lagi di skala kepada R&D dan R&D seterusnya, tetapi kita tidak ada dalam mode execution tersebut. Dan saya melihat dasar yang penting, kalau ada dasar yang ingin dimajukan, saya berharap akan adanya dasar di mana kita membuat kita panggil ni community berkelompok ya, cluster farmer. Sebab dengan adanya kita berkelompok ini, ia akan memberikan penggunaan teknologi yang agak tinggi ni boleh diserapkan kepada petani yang ada. Kalau petani tersebut dalam skala seekar, 2 ekar, mereka tak boleh bergerak. Ya. Kita pernah buat seekar, 2 ekar, tidak membuahkan hasil. Malah boleh merugikan. Ya. Jadi kalau skala besar pula petani tidak mampu untuk menyerap teknologi dengan gaya yang singkat. Ya. Kalau seorang engineer pun perlukan 4 tahun. Ya. Jadi tak mungkin dalam masa 1 jam mereka boleh, ataupun sehari 2 hari, mereka boleh membuat coding ataupun boleh mendesain satu inovasi yang baru. Jadi benda ni kita kena lihat kepada larger scale ataupun lebih khusus kepada anak muda lah, sebab ini adalah game yang kita nak anak muda terapkan untuk 5 tahun dan 6 tahun kemudian. Encik Munir sentuhkan tadi tentang teknologi perlu diadaptasi, R&D ini perlu diperkasakan lagi, dan pada masa yang sama kalau kita melihat juga Encik Munir sebutkan tadi iaitu soal konsortium. Sebelum ini kita pernah sebutkan konsortium untuk petani-petani ini supaya skala ekonomi itu wujud dalam pertanian. Bagaimana lagi boleh kita lakukan dan adakah ini masih lagi viable untuk dilaksanakan pada ketika ini, kerana kita melihat ada cabaran sebab itu kita cuba melaksanakan sebelum ini. Apa cabaran yang harus diselesaikan segera supaya konsortium ini berjaya kita laksanakan? Pada akhirnya ia juga akan mampu membawa petani ini menjerap segala kebakaran teknologi yang kita ingin laksanakan. Ya, untuk konsortium ataupun bahasa yang selalu kita gunakan juga, kita panggil cluster ya. Cluster of farmers ni, sebenarnya negara lain pernah buat ya ke arah ke situ, tapi bila kita nak menerapkan cara tersebut di Malaysia agak baru di sini. Dan kita memerlukan kita panggil change management ya. Jadi pengurusan pertukaran ya. Jadi bila dulu kita biasa berkebun seorang-seorang, berniaga seorang-seorang. Jadi bila kita ingin berkelompok, ianya agak pelik untuk setengah orang, setengah komuniti, setengah tempat ya. Tapi itulah realitinya, dan sebenarnya sebenarnya kita telah pun banyak agensi, contohnya MPC sendiri telah pun banyak mengkaji ataupun melihat dari segi keberkesanan kelompok ni, cluster farming ni, dan kita pun ada buat pun, contohnya di UiTM Sabah pun dah buat ya. ISA pun mengarah ke situ, MPC dan banyak lagi. Felda terutamanya telah pun banyak membuat kita panggil inisiatif ya. Felda begitu berani dalam membuat kita panggil ni berkelompok, komuniti berkelompok ini dalam menengahkan bagaimana mereka membantu peserta ataupun peneroka dalam meningkatkan pendapatan ya. Bila nak meningkat pendapatan ni ada dua, sama ada mereka bekerja keras lebih kuat lagi, tapi sekeras mana pun kalau tanah dia kecil tak mampu. Jadi dalam adanya program diwujudkan oleh certain agensi ni, yang saya nampak mereka akan lebih ke hadapan dan boleh membantu. Jadi konsortium ni sangat penting lah bagi saya, dan dia memerlukan masa yang panjang juga ya. Sebab untuk dari segi pendedahan dan cara dia. Cik Munir, bajet 2023 akan dibentangkan sekali lagi dan selepas kita ada kerajaan baru nanti. Bagaimana isu sekuriti makanan ini harus diberikan tumpuan lebih khusus? Dengan adanya, kalau sekuriti makanan akan bermasa, ya, dia bukan kita seperti membuat bilik air ataupun renovation rumah ya. Sebab kita pertanian kita berdepan dengan satu benda yang kita tak boleh nak kawal kadang-kadang, contohnya cuaca ya. Ya, siapa sangka 1 tahun ni kita berhujan saja ya. Jadi itu satu risiko yang usahawan biasanya kalau mereka dah lali dengan payahnya, dengan risiko ataupun mereka akan boleh bangun lagi. Jadi dengan bajet yang sepatutnya kita akan ada ni ya, sangat pentinglah ya supaya kita panggil ni digunakan sebaik mungkin di dalam menggunakan teknologi dan juga memberi ruang kepada petani kecil ni untuk berkelompok petani, investment for community base lah. Ya, lebih besar kat situ ya. Dan fokus juga kepada tanaman yang boleh diklusterkan ya. Ya, sebab kita dah banyak sangat sawit dan kita dah banyak sangat benda lain, mungkin kontan tu harus diberi tumpuan yang lebih.
tanah-tanah yang baik, yang rata, yang boleh mengurangkan kos dari segi implementasi, diberikan keutamaan kat situ. Ya, selain kita tidak mengatakan kita tak perlu tanam sawit, tak perlu tanam kelapa dan sebagainya, tetapi yang fast cash crops ni sangat penting bagi saya untuk melihat bagaimana komuniti, terutama di Ulu, di kampung, di Sabah, di Sarawak. Saya balik daripada Tawau Sabah, melihat perlunya this type of kita panggil inisiatif untuk bajet yang baru tersebut lebih impact kepada komuniti, terutamanya B40 ke bawah ni lah, dalam bentuk kluster. Okey. Encik Munir Hashim, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini berkongsi pandangan tersebut untuk kita fahamkan realiti sebenar dan apakah langkah yang perlu ada untuk menyelesaikan isu sekuriti makanan yang seperti Encik Munir sebutkan tadi bukanlah setahun dua boleh selesaikan, tapi setidaknya ada langkah pertama oleh kerajaan baharu nanti yang harus diambil. Terima kasih Munir Hashim Abdullah, pengasas Kurasi Chili.